Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin jemaat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Taala pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan anjuran Masjid An-Nur Temasya Glen Mary menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih lagi bab yang pertama, Ustaz Mahdi cuba meleraikan kekeliruan yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Dalam kuliah-kuliah lalu kita telah terangkan takrif bid'ah dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Kita telah terangkan bagaimana ulama secara asasnya membahagi bid'ah kepada dua jenis, iaitu bid'ah perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syariat, dinamakan bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji ataupun hasanah baik. Yang kedua adalah bid'ah perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang terkeji ataupun sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ada juga sebahagian ulama memperincikan lagi dengan melihat apakah hukum sesuatu perkara baharu atau bid'ah itu, lalu terbahagi bid'ah kepada 5, sama ada wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Bulan yang lalu kita telah masuk kepada membincangkan dalil bid'ah hasanah, kerana ada orang tidak boleh terima adanya bid'ah perkara baharu yang hasanah, yang baik, yang tidak dilarang di dalam agama. Punca kenapa dia tidak boleh terima itu adalah next topiknya, punca kekeliruan itu. Kita menjawab terlebih dahulu kenapa para ulama menerima adanya bid'ah hasanah, kerana berpandukan dalil. Dalam kitab ini diberikan 1 dalil ayat suci Al-Quran, 3 dalil hadis Nabi SAW, dan 1 dalil asal, yakni perkataan dan perbuatan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kalau kita refresh kembali, 1 dalil ayat suci Al-Quran adalah dalam suratul Hadid ayat 27. Suratul Hadid ayat 27 Allah Taala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah daripada perkataan rahib, iaitu pendeta. Rahbaniyah adalah cara hidup kependetaan, fokus kepada ibadat. Ibtada'uha, orang-orang Nasara lah yang membuat bid'ah ini. Ma katabnaha alaihim, kami tidak menetapkan bahawa mereka kena hidup secara rahbaniyah, tidak. Mereka yang buat bid'ah itu. Kenapa mereka buat bid'ah tersebut? Illa ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan lain melainkan untuk mendapat ridha Allah. Ya. Ceritanya pada zaman itu apabila pemerintah bergelumang dengan maksiat, sebahagian daripada orang-orang Nasara yang masih taat kepada ajaran Nabi Isa AS menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, malangnya nasihat tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Jadi yang selamat dari tragedi pembunuhan itu tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat
biarkan saja maksiat, bimbang agama rosak. Tapi kalau hidup dalam masyarakat, teguh masyarakat, nanti nyawa melayang. Jadi akhirnya solusi yang mereka buat ataupun kita kata inovasi dari mereka adalah mereka duduk jauh dari masyarakat, mungkin di pinggir gunung, di pinggir hutan, di tepi gua dan sebagainya. Lalu mereka fokus kepada ibadah. Ini namanya Rabbaniyah, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama dan nyawa. Lalu fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Selepas dah elok mereka hidup secara Rabbaniyah, selepas itu mereka tidak lagi memenuhi hak-hak hidup Rabbaniyah itu, sudah mula hanyut dengan keduniaan. Maka perbuatan mereka ini dikeji. Maka disitulah diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahli tafsir yang terkenal, dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hakam Al-Quran, menerangkan hadhil ayatu dalilun ala anna kulla muhdatsatin bid'ah. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah. Dan sayangnya ke atas seseorang yang melakukan perkara baharu yang baik, dia kena mengekali istiqamah. Kenapa? Supaya tidak jadi sebagaimana orang-orang Nasara. Mereka buat satu perkara baharu yang baik dan mereka tinggalkan, lalu Allah melabel mereka sebagai orang-orang yang fasik. Berarti yang mereka tinggalkan itu baik. Kalau yang mereka tinggalkan buruk, itulah mereka dipuji. Bila mereka tinggalkan Rabbaniyah, mereka dikeji oleh Allah, berarti Rabbaniyah itu baik. Sedangkan Rabbaniyah dengan nafs Al-Quran adalah bid'ah. Berarti ada di sana bid'ah yang baik. Itu dalil pertama kenapa ulama menerima adanya bid'ah yang baik, iaitu dari ayat suci Al-Quran. Kerana golongan yang anti kepada bid'ah hasanah ini, mereka seolah-olah merasakan hanya mereka yang tahu dalil. Ulama tak tahu dalil. Jadi mereka kata tidak ada bid'ah hasanah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha." Sehingga akhir hadis. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah yang baik. Sunnah di sini dari segi bahasa berarti jalan. Bukan sunnah dari segi istilah berarti perkataan, perbuatan dan juga pengiktirafan Nabi, bukan itu. Sunnah di sini maknanya jalan. Sebab di hujung hadis juga Nabi SAW bersabda, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk. Mana ada sunnah Nabi yang buruk? Maksud di sini jalan. Jalan baik, orang tiru dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Jalan yang buruk yang direka, maka dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Baik, tapi masing-masing dapat dosa penuh lah. Bukan kata orang yang mula-mula buat dapat dosa, yang buat kemudian tidak ada dosa. Tapi orang yang buat mula-mula ada dosa tambahan. Baik. Lalu ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala menjadi dalil yang menyempitkan hadis yang asalnya sepertinya umum, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara baharu itu adalah sesat. Kata Imam Nawawi dikhususkan oleh hadis ini kerana Nabi SAW memberi galakan orang yang membuat satu cara yang baik. Ada orang bangkang, kata dia, yang dimaksudkan dengan sunnah di sini bukan buat benda baru. Dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah menghidupkan sunnah Nabi. Tak betul. Kita dah terangkan tadi, sunnah Nabi tidak ada yang buruk. Yang kedua, kata dia, hadis ini berkaitan dengan sedekah. Nabi SAW menggalakkan sedekah, masing-masing diam, tidak ada yang bersedekah. Bila ada satu orang lelaki memulai sedekah, lalu orang lain bersedekah. Nabi SAW ucapkan kata-kata ini. Jadi sedekah kata mereka itu bukan bid'ah. Baik. Bangkangan ini juga tidak valid kerana kaedah dalam berinteraksi dengan nas Quran atau hadis adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil kira daripada Quran dan Sunnah itu adalah keumuman lafaz, bukan melihat kepada khususnya sebab. Ya, sebab tentang sedekah, tapi lafaznya umum. Barang siapa sahaja yang mengadakan satu jalan yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang meniru. Berarti ada di sana perkara baharu yang baik. Nak panggil bid'ah hasanah, tak nak panggil bid'ah pun terpulang. Yang penting perkara baharu tidak semuanya dilarang. Baik. Kemudian dalil yang seterusnya adalah juga daripada hadis Nabi SAW.
Ini sangat menarik. Kenapa? Kerana hadis yang sama juga dijadikan dalil oleh golongan yang anti kepada bid'ah hasanah. Ini dalil tak ada bid'ah hasanah. Kita kata ini dalil ada bid'ah hasanah. Nah, jadi beza kefahaman. Apa hadisnya? Iaitu riwayat Bukhari dan Muslim, berarti hadis yang sahih, tapi kefahaman belum tentu sahih. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang anti bid'ah hasanah saya perhati banyak kali mereka terjemah tidak lengkap. Mereka terjemah macam mana? Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami, yakni urusan agama, satu perkara baharu, maka ianya tertolak. Itu terjemahan mereka. Ya, satu perkara baru dalam urusan agama tertolak. Sepatutnya terjemahan yang penuh menterjemahkan kalimah ma laisa minhu, yang berarti apa yang bukan dari agama. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama yang bukan dari agama tertolak. Kalau dari agama maka tidak tertolak. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kefahaman secara sebaliknya, impliedly understood. Contoh, kalau imam membuat satu pengumuman, kata dia, jemaah yang berumur tidak lebih 40 tahun lepas solat jemaah tolong tunggu sekejap dalam masjid. Datang seorang jemaah umur sudah 60. Dia tanya pada imam, "Imam, saya dah umur 60, perlu tunggu ke tidak?" Kata imam, kan tadi saya dah buat pengumuman. Dia cakap, yalah, imam kata yang tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih 40 macam saya, imam tak cakap pun kena tunggu ke tak payah tunggu. Jadi imam mesti, astagfirullahalazim, Tuan Haji fahamlah. Kalau saya kata yang tak lebih 40 tunggu, implied ini maknanya lebih tak payah tunggu. Itu namanya mafhum mukhalafah. Yang bukan dari agama tertolak, yang dari agama diterima. Macam mana nak tahu benda baru dari agama atau tidak? Jawapannya dengan dalil. Antara perkara bid'ah yang diamalkan oleh umat Islam adalah menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Catatan sejarah menunjukkan awal-awal yang menyambut Maulidur Rasul adalah seorang sultan yang soleh, iaitu Sultan Muzaffar. Jadi zaman Nabi SAW tidak ada sambutan Maulidur Rasul, Khulafaur Rasyidin tidak ada sambutan Maulidur Rasul. Jadi termasuk man ahdasa fi amrina hadza. Soalannya, minhu am laisa minhu? Ini daripada agama atau tidak? Yang pertama dari umum, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira. Kita diperintah supaya bergembira dengan dua, kurniaan dan rahmat Allah. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah? Dalam kitab tafsir mengatakan Al-Quran dan Islam. Kedua-duanya didapat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian ahli tafsir mengatakan rahmat Allah adalah Rasulullah, kerana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Nabi itu adalah rahmat Allah, kita diperintah bergembira. Macam mana nak bergembira? Allah tidak perincikan. Kalau yang Allah perinci, kita tak boleh pandai-pandai. Aqimus salat. Dirikanlah salat. Salat dari segi bahasa doa. Boleh tak kita kata, "Oh, saya tak salat sebab tadi saya dah doa"? Jawabnya tidak boleh. Kerana bila Allah perintahkan supaya salat, Allah perincikan ini cara salat. Jadi berbeza dengan Allah perintahkan supaya bergembira, Allah tidak perincikan. Maka kembali kepada kaedah umum, bolehkah kita itu melakukan perintah Allah ini dengan apa cara sekalipun? Syarat, jangan sampai melanggar syarat. Gembira Maulidur Rasul buat pesta tari menari, dihidangkan minuman keras, jelas tak boleh. Saya nak bergembira dengan kehadiran Nabi, tak boleh sebab cara kamu melanggar syarat. Tapi mengadakan ceramah Maulidur Rasul kan tazkirah. Banyaknya ceramah Maulidur Rasul orang dah dengar bertahun-tahun. Orang dah tahu Nabi SAW lahir bila, ayah dia meninggal bila, ibon dia meninggal bila, dibela oleh siapa, pergi ke Taif di baling batu dan sebagainya, orang dah tahu. Tapi bila tazkirah, ada kalanya orang ingat, nisah, menangis, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya pernah jumpa orang yang mengaku dia berubah jadi baik selepas hadir majlis Maulidur Rasul, termasuk minhu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan itu memberi manfaat pada orang beriman. Lagi jamuan makan, dan selalu jamaah jangan balik dahulu, kita adakan jamuan makan sempena Maulidur Rasul. Minhu am laisa minhu? Dari agama tidak ada orang makan? Dari agama. Mana dalil? Nabi SAW bersabda, "Afshus salam wa aqimut ta'am." Sebarkan salam dan jamu makan. Adakah ditetapkan jamu makan mesti kerana apa? Tidak. Kerana naik pangkat boleh jamu makan, masuk rumah baru boleh jamu makan, lama tak jamu orang makan. Jamu kawan lama makan lepas Jumaat, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Jamu orang sebenar hari jadi sendiri. Hari ni hari jadi saya katakan, saya nak jamu jemaah semua, boleh ke? Berani kambing boleh? Boleh lah.
Habis jamu kerana hari jadi Nabi SAW jadi haram? Tidak. Lagi apa lagi? Selawat. Selawat jelas. Kalau tak pasti dari selawat, pastikan khutbah kedua jangan tidur. InsyaAllah diulang dalil ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Adakah ditetapkan tak boleh selawat pada mengingati Maulidul Rasul? Kan tidak. Selawatnya luas. Selawat seorang-seorang boleh, ramai-ramai boleh, di spontan boleh, dirancang boleh, di masjid boleh, di rumah boleh, sempena Maulidul Rasul boleh, sempena apa pun boleh selawat. Apa lagi? Berarak. Kalau minum arak tak boleh. Berarak apa dia? Berjalan beramai-ramai. Apa hukum berjalan beramai-ramai? Asalnya harus. Kalau berjalan beramai-ramai tak tutup aurat, haram kerana tak tutup aurat. Kalau jalan beramai-ramai langkah habis kedai orang untuk semua barang-barang, haram kerana merosakkan hati benda orang. Tapi kalau jalan beramai-ramai semata-mata menzahirkan kegembiraan hari kemerdekaan, ya boleh. Berakan hari kemerdekaan harus. Tapi tadilah kalau tak tutup aurat itu kita lain. Berjalan beramai-ramai menzahirkan kegembiraan hari kemerdekaan Nabi SAW, paling common harus. Boleh jadi sunnah kerana kasih kepada Nabi SAW itu wajib. Menzahirkan kasih itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zuhur kita masuk awal. Hanya 1 minit saja lagi. Jadi sudah cerita 1 dari ayat Quran, 2 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita lihat 1 lagi hadis dan 1 athar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarrada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allah